أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sama-sama memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT. Kita bersama dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini sempena dengan nuzul Quran pada hari ini. Kita sama-sama memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan nikmat kepada kita, salah satunya adalah nikmat diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lepas. Dalam keadaan kegalauan, dalam keadaan keperitan, Nabi melihat pelbagai cabaran yang ada pada masyarakat Mekah pada waktu itu dengan keadaan jahiliah yang melanda. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan Quran Al-Karim yang kita raikan pada hari ini, walaupun khilaf di kalangan ulama sama ada nuzul Quran itu daripada langit atas ke langit bawah itu pada 17 Ramadan ataupun 24 Ramadan, yang pastinya pada bulan Ramadan. Betul, ya, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, salam nuzul Quran. Salam Ustaz, masya-Allah. Ya, kita bergembira bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, ya, mungkin ada bercuti. Betul. Ya, sila sharekan di Facebook tentang My Quran Time ini, kerana kita yakin bahawa Quran yang kita dapat pada hari ini ia bukannya datang begitu sahaja, ya, semudah depan TV terus keluar, ya, ataupun buka Facebook terus dapat dibaca, tetapi ia datang dengan darah, dengan air mata, dengan perjuangan. Betul, dan nuzul Quran ini sebenarnya yang ingin kita bina, ya, bagi sebahagian daripada tuan-tuan yang bercuti hari ini, adik-adik ada kat rumah, ya, jangan tidur je jangan tidur je. Ini adalah hari untuk kita melihat balik hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, bagaimana
perjuangan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat 23 tahun. Kalau kita faham, maksudnya daripada langit atas ke langit bawah sekaligus, daripada langit bawah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Itulah yang menjadi sejarah kepada kita, dan alhamdulillah dengan perjuangan mereka, perjuangan orang-orang ulama-ulama terdahulu, kita dapat membaca surah Al-Ankabut. Pada hari ini insya-Allah kita sambung surah Ar-Rum, surah yang ke-31 iaitu surah Luqman, surah As-Sajdah, surah Al-Ahzab pada juz yang ke-21 Ustaz ya. Jadi macam mana Ustaz pengalaman dengan nuzul Quran, tentang kehidupan Ustaz bersama Al-Quran? Macam mana kalau boleh kongsikan sikit untuk kita maklum bersama insya-Allah. Tidak ada kata-kata lah yang nak diucapkan bila bersama dengan Al-Quran ini. Al-Quranu ghinan la faqra ma'ah, kata guru saya Al-Fadil Tan Sri Syekh Ismail. Al-Quranu ghinan la faqra ma'ah. Al-Quran ini kaya, tidak ada kefakiran bersama dengannya. Betul. Kefakiran maksudnya kaya jiwa, harta dan sebagainya, kan? Maknanya tidak akan fakir bila kita bersama dengan Al-Quran. Nikmat yang sangat agung, tuan-tuan dan puan-puan, peliharalah, bersungguhlah dengan anugerah yang Allah Ta'ala kurnia pada kita ini. Mulianya bulan, mulianya tempat, mulianya malam, mulianya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana apa? Kerana Al-Quranu kalamullah, Al-Quran yang turun, Al-Quran yang turun. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga sedikit sebanyak memuliakan kita kerana kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu adalah sejarah tentang penurunan Al-Quran secara ringkas Ustaz ya. Dan sebenarnya memang kalau kita tengok tapi Quran sekaligus turun pada Nabi itu 23 tahun. Betul. Ya. Kalau kita dah ada Quran yang lengkap ya, tuan-tuan ada Quran yang lengkap, bagaimana ia turun dalam hati kita? Kan itu yang kita kena selalu tanya, adakah semua 6000 ayat lebih ini sudah pun turun ya, dia menjadi nuzul. Nuzul ini maksud lain Ustaz ya. Kalau orang pergi makan tu, pergi ke rumah bertamu, yang awal tu dia bagi dia punya preview tu ya, halawa ke apa sebagainya, itu namanya nuzul. Ya, jadi bila Quran ini nuzul kepada kita, ia adalah halawa, dia adalah kemanisan. Allah bagi preview sebelum kita rasai kemanisan sepenuhnya sampai di akhirat di syurga Allah SWT ya. Jadi itu sebabnya Nabi menghadapi cabaran ujian dalam hidup. Surah Al-Ankabut cerita pasal ini. Semalam kita sudah bincang dan hari ini kita akan sambung balik, di mana dalam perjuangan Nabi ini ada ujian, tetapi Nabi masih lagi merasai kemanisan bersama Allah. Dengan apa? Dengan sentiasa bersama Al-Quran, sentiasa tahu bahawa beliau memperjuangkan kata-kata kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan beliau keep it up, don't give up dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, pada halaman 402 kita nak lihat sedikit ya, secara ringkas berkaitan dengan Al-Quran ini. Ada diceritakan pada ayat 49, bal huwa ayatum bayyinat ya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca, ataupun ayat 49, sebenarnya Quran itu adalah ayat yang jelas di dalam dada orang yang berilmu. Hanya orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi bila bercakap tentang orang berilmu ini, berbeza dengan orang yang jahil. Dan orang jahil bukan semestinya tak ada STPM, tak ada degree, ijazah ataupun master PhD Ustaz ya. Dalam Quran, bila orang jahil itu, bila dia ada belajar tetapi dia masih lagi tidak kenal Tuhan, maka itu tidak digelar sebagai ulama ataupun orang yang berilmu. Ya, jadi dalam ayat ini Allah bercakap tentang utul ilm ya, adalah orang yang mempunyai ilmu sebenarnya, ilmu yang mengenal kepada Tuhan. Maka Quran ini menjadi bayyinatun fis sudur ya, menjadi penjelasan kepada hatinya boleh berkata-kata ikut apa Allah cakap. Bukannya ikut dia cakap sahaja. Wama yajhadu biayatina illa zalimun. Tidaklah sesungguhnya ya, istilahnya apa, orang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Yajhadu itu jim ha dal maksudnya berbeza dengan jihad. Jim ha simpul tu dal ya. Ada seorang ulama di ketika saya belajar dulu, dia cakap kalau jihad itu daripada ha, huruf ha itu dia kuat Ustaz ni kan, daripada istilah jufiah ya sebut tadi. Tapi ha ni
Dia macam kan, jim dengan dal tu huruf qalqalah, tapi kan. Jadi sebenarnya dia macam tak konsisten dia punya perangai dia, iaitu dia bermuka-muka dan mengingkari kepada kebesaran Allah SWT. Itu jahada, yajhadu, berbanding dengan orang berjihad yang Allah nyatakan pada ayat 69 surah ini. Kita nak baca ayat ini sebagai penutup surah Al-Ankabut, bagaimana nabi ini berjihad. Dan tuan-tuan juga berjihad. Apa maksudnya? Kita baca ayat 69. Baik, terima kasih Ustaz ya. Sahabat-sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya nak baca sikit Ustaz komen sahabat-sahabat kita ni sempat nuzul Quran ni. Antaranya di Facebook saya ni Nur Azlinda Ramli, tak tahu nak ucap macam mana, cuma nak ucap terima kasih kepada ketegasan Ummi yang mendidik saya belajar Quran masa kecil tanpa paksaan. Didikan Ummi mungkin kalau tanpa didikan mungkin belum boleh baca Al-Quran. Terima kasih juga pada nek guru yang belajar ajar Quran, ustaz-ustazah. Paling penting dan utama, terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengorbankan seluruh jiwa raganya. Ada lagi Puan Suraya, Puan Rohana, Nur Hayati, Masitah, Abu Aisi, Ilham, Marlis Ayuni, nak baca semua Siti Maisarah, Juida, Cahaya Kemuliaan Kekuatanku Izzati, Robiah dan juga Murni. Habis dah saya. Oh, banyaklah. Maknanya kita nak raikan sahabat-sahabat Al-Quran kita. Ustaz pula barangkali banyak juga komen-komen kita tu. Cuma di online itu, di Facebook itu, Datin Syamsidah Tahrin, saya maklum beliau di dekat sana. Dekat Mekah. Dekat Mekah, Ustaz. Mekah. Bumi diturunkan Al-Quran. Ada lagi ucapan mulianya sesuatu kerana Al-Quran. Semoga semua mendapat kebaikan kerana cinta Al-Quran, baca, faham, amal dan juga sebar. Jadi tuan-tuan bolehlah tuliskan ucapan dekat ruang komen tu. Kalau sempat nanti kita baca Ustaz. Betul, ada yang daripada Singapura, Syaikhan Nadia Matar, daripada Singapura. Kerana Quran kita bertemu dan kita kena berjuang bersungguh-sungguh dengan fina pada kami, iaitu jalan Al-Quran ini. Ayat 69 Ustaz, kita baca. Baik. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ayat yang terakhir surah Al-Ankabut, iaitu ayat yang ke-69. Jom kita cuba baca dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa Sadaqallahul Azim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari kerajaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah kesimpulan daripada surah Al-Ankabut. Awalnya Allah kata Allah akan uji, tetapi kalau katakan tuan-tuan sekalian, kita bersungguh-sungguh, jihad ini adalah bersungguh-sungguh, dia makin lama makin panas Ustaz, sehingga kan kalau katakan dalam emas itu dia sampai 2970 darjah Celsius, panas bila kita diuji itu sebenarnya Allah ingin membersihkan kotoran dalam diri kita, sehingga 2970 darjah Celsius bagi emas, sehingga keluar emas yang tulen. Bagi kita, Allah nak keluarkan daripada kita amalan yang ikhlas, yang betul-betul bersih, pure, dan perjuangannya adalah perjuangan jihad itu tadi. Sampai kadang-kadang kita mungkin diuji, kita panas sampai 50 degree Ustaz, 50 darjah Celsius. Lepas tu diuji lagi 100, 200, 300. Dan para nabi diuji, kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut ini, tuan-tuan boleh terus membaca dan melihat satu demi satu, yang kita akan kembali semula Ustaz. Ini juz 21 ni kena makan masa setahun lagi Ustaz. Lepas setahun baru sampai ke sini insya-Allah. Jadi maksudnya ini bahagian ketiga. Kalau kita tengok 10 juzuk dah habis, 10 juzuk dah selesai, kalau kita akan mula selepas Syawal, 10 juzuk selepas season 3 season 3. Itu season akhir lah Ustaz. Mudah-mudahan Allah insya-Allah bersama dengan tuan-tuan yang di rumah. Maka kita kena bersungguh-sungguh fina, pada jalan ini, pada jalan kami, iaitu apa? Pada kami ini merujuk kepada apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran.
ya, kita cuba sebaik mungkin. Dan bila kita bersungguh-sungguh dengan kekurangan yang kita ada, kita ni saya tak faham bahasa Arab, saya ni solat saya pun tak berapa khusyuk, saya ni sedekah pun tak berapa banyak, apa Allah janjikan? Lanahdiyannahum subulana. Subhanallah, Ustaz, ya. Subhanallah. Pasti kami akan memberi hidayah, pimpin mereka kepada hidayah pada jalan-jalan kami. Apa maksud jalan-jalan kami? Jalan-jalan kepada Allah, jalan-jalan kebaikan ni amat banyak. Ya, itu subul itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Maksudnya ialah kadang-kadang kita mungkin rasa susah nak sembahyang awal waktu. Susah untuk saya membaca Al-Quran pada setiap hari sampai satu muka surat ataupun satu juzuk, ataupun saya nak menghafaz, ataupun semua itu adalah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan Allah. Maka kalau kita sukar, kita push diri kita, kita bersungguh-sungguh jihad istilahnya, kerana ini adalah surah Makkiyah. Jadi ini bukan jihad qital untuk berperang, tapi jihad dalam diri kita. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan berada depan TV, ajak anak untuk solat, memang dia kena push dan tekan ataupun galakkan. Dan lepas itu lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan memberi hidayah. Lepas itu kita rasa macam saya baca satu hari satu muka surat, saya nak dengar My Quran Time, ini dah jadi satu jalan, kan, jalan yang kita rasa mudah, rupa-rupanya awalnya ia sukar, tetapi ia perlukan jihad. Wa innallaha lama'al muhsinin, Allah pasti bersama dengan orang yang ihsan, orang yang berbuat baik, kerana dia dah jadi pure, Ustaz. Subhanallah. Al-muhsinin ni adalah orang yang betul-betul bersih, kerana awal-awalnya itu dia mungkin ada banyak masalah, banyak kotoran dalam hatinya, tetapi dia melaksanakan jihad pada segala jalan-jalan yang ingin dicapai menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah surah Al-Ankabut, ya. Kalau kita rasa dalam keadaan kita ada masalah, ujian, kita cepat-cepat kembali kepada rumah Allah. Betul. Jangan pergi kepada rumah labah-labah. Itu pelajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Ankabut. Kita nak bergerak kepada surah ke-30, surah Ar-Rum. Ar-Rum, masya-Allah. Surah Ar-Rum, surah ke-30. Biasanya antara ayat yang famous dalam surah ini, Ustaz, ialah surah yang diletakkan kad kahwin. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Dia banyak wa min ayatihi, tapi ayatihi itu yang banyak, paling famous. Oh, maknanya dekat kad tu lah. Dekat kad Dah letak dulu belum? Dah dululah. Dah. Okey, Ustaz, ya. Nanti Ustaz kalau ada beritahulah, ya, untuk anak ya. Okey, baik. Jadi kita baca dahulu ayat 1 hingga ayat yang ke-4 untuk kita memulakan surah Rum. Kita berkenalan untuk sama-sama kita ambil 1-2 permata surah ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ramai sekali sahabat-sahabat kita yang sedang berinteraksi, antaranya peminat kita ataupun yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Nun di Kanada sana, Puan Ummi Hanum, salam nuzul Quran buat sahabat-sahabat di tanah air. Masya-Allah. Saya Ustaz, kan dalam antara banyak-banyak surah dalam Al-Quran, sayalah antara surah yang saya suka surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Masya-Allah. Saya suka surah Al-Mulk, dan ada juga bacaan saya tu boleh bersyariah dekat YouTube ke apa. Kalau macam Ustaz Fas mungkin ada surah favorite lah. Saya surah memang semua suka. Ya, semua suka. Surah Al-Ankabut saya suka. Ankabut Ya, itu sebabnya pasal surah Al-Ankabut yang jahadu itu, dia 2970 darjah Celsius tu, dia ada kaitan dengan kimia. Saya kan dulu belajar chemical engineering kan. Jadi sampai tahap begitu sekali, ya, kita maksudnya ni diuji. masa tu adakah sebelum itu Ustaz sudah mendalami? Belum lagi? Belum. Ataupun masa itu baru Belum. Saya dah belajar yang jadual berkala yang kimia tu, dah tengok apa sebagainya kan. Tapi bila tengok kepada rupanya fitnah, kan, Allah akan uji kita sebenarnya sampai kepada maksimum 2970. 2970 air pun 100 darjah Celsius saja dia mendidih kan. Betul. Itu pun kita rasa panas kan. Betul. Ini Allah akan bakar. Tapi yang paling tinggi nabi-nabi lah. Ya salam. Jadi kejuruteraan kimia dan juga ayat 69 ini dia amat rapat. Itu yang dia tengok balik, okey, kira itu antara titik mula lah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, saya pasti tuan-tuan dan sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih semua pun mesti ada surah-surah favorite, surah-surah pilihan, surah-surah yang suka sangat baca. Mungkinlah boleh kongsi dengan kita juga dekat interaksi dengan kita pada saat ini, insya-Allah. Mari kita baca surah Ar-Rum, saya. Surah Ar-Rum ayat pertama hingga ayat yang ke-5, Ustaz. Yang keempat. Yang keempat, 1 hingga 4. Jom sama-sama kita baca surah Ar-Rum dengan bacaan Bayati, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah surah ke-30 ayat 1 hingga 4. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat. Setelah kekalahannya itu mereka akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ini adalah satu berita kepada tentera Islam ataupun orang Islam sebenarnya, ya, di mana pada waktu turunnya surah ini Rom, ya, mereka melawan Farsi. Ustaz, ya, dan kalah Rom. Pada waktu ini orang-orang musyrik rasa wah happy pasal apa? Rupanya orang-orang Farsi ini beragama Majusi, menyembah kepada api ataupun syirik. Jadi bila mereka happy, orang Islam sedih, ya, walaupun Romawi itu adalah orang Kristian. Kerana apa? Kerana Kristian ini lebih dekat dengan Islam, dia sebagai agama samawi. Dan Allah beritakan bahawa nanti fi bid'i sinin, ya, selepas beberapa tahun, kurang daripada 10 tahun, akhirnya Rom boleh mengalahkannya. Tetapi berita ini muncul ketika kalah, ya, ketika kalah Rom itu. Berita ini sebagai satu prediction ataupun satu harapan ke depan yang tak ada siapa yang tahu. Tidak ada, bukan Nabi yang tahu, tidak ada orang Islam yang tahu, kecuali Allah maklumkan perkara ini untuk sama-sama kita ambil pelajaran bahawa sebenarnya dalam sesuatu kekalahan yang ada, sebenarnya ada kemenangan ke hadapan. Masya-Allah. Ada kemenangan yang ada, ya. Dan dalam surah ini sebenarnya kalau kita lihat, Allah beritahu perkara yang gaib tentang masa depan dan motivasi untuk memerhatikan berbagai ciptaan Allah yang hebat, kebesaran-kebesaran Allah. Dan ini yang kita akan lihat lebih lanjut lagi pada waktu kedua ataupun selepas kita berehat nanti. Apa kaitan kebesaran-kebesaran Allah dengan kemenangan? Itu perkara yang perlu kita faham sedikit daripada surah yang ke-30 ini. Jadi kita berehat sebentar, Ustaz. Yes, kita nak menyambung kembali selepas ini. Mungkin bagi tuan-tuan yang dah ada surah favorite, kongsi-kongsikan di ruang Facebook itu. Nanti kita cuba bacakan sempena nuzul Quran. Baik, Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 21 surah Ar-Rum, memulakan ataupun kita menyambung kepada My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada juz yang ke-21 dan kita berada pada nuzul Quran Ustaz ya. Bercerita tentang surah Ar-Rum ini sendiri. Kemenangan Rom dalam masa beberapa tahun selepas itu ada kaitan dengan umat Islam. Betul, ya. Dan dalam surah ini banyak bercerita tentang kebesaran-kebesaran Allah. Kerana apa? Kerana salah satu daripada kebesaran Allah itu pada ayat 21, di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram dengannya. Ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, dan merasa jadikan antaramu rasa kasih sayang dan rahmah, ya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang ingin berfikir. Jadi apabila kita bercakap tentang yang suka berfikir, yang mencari ilmu, yang ingin mendengar pada ayat 23, yang ingin menggunakan akal pada ayat 24, kalau kita perasan semua itu ada kaitan dengan kita menggunakan segala deria kita, segala potensi kita untuk mencari ilmu, mendekatkan diri pada Allah dan menguruskan manusia, ya, dengan kita mengetahui tentang pasangan, ya, tentang membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Maka itu adalah lambang kepada kemenangan yang akan dikecapi dalam dunia ini. Apatah lagi kalau kita melihat di hujung, ya, di hujung-hujung surah ini bercerita tentang hari akhirat, ya, kerana kita nak bahagia di sini, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Dan ada psikologi juga di dalam surah ini yang Allah cerita pada ayat 33, iaitu manusia ini bila diberikan mudarat, ya, diberikan bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali kepadanya, ya. Kemudian apabila Dia memberi sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebahagian daripada mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bongkar psikologi ini kerana kita berada dalam zaman COVID-19, kita menyambut nuzul Quran, menyambut Ramadan. Ya, ada yang sukar Ustaz, ya, bila susah berdoa, ya, kemudian bila dah senang sikit, dah lepas PKP saja, dia dah boleh, bukan habis lagi pun, dah rasa macam boleh buat macam-macam saja, ada amalan-amalan solat, Quran yang ditinggalkan, ya, mula ada perkara-perkara yang syirik yang berlaku, padahal sebenarnya Allah dah uji kita adalah untuk kita dibersihkan dan mendapat kemenangan di sini dan di sana. Tetapi psikologi inilah yang Allah bongkarkan, jangan sampai ia berlaku kepada umat Islam kalau kita nak menang, ya, kalau kita nak menang di sini dan juga sampai di akhirat sana. Dan di hujung surah ini, ayat yang ke-60, ya, ini mungkin ayat yang kita dedikasikan kepada salah seorang di My Quran Time, ya, Puan Tina Akmal. Saya bacakan di Facebook, betul, ni betul, ujian Allah dalam kehidupan saya bersama anak, membawa sentiasa bersama Quran. Alhamdulillah diuji dengan perceraian, diuji dengan rumah dilelong minggu lepas Ustaz. Betul Ustaz. Dan minggu ini diuji dengan anak COVID positif. Dan kami buat swab test. Allah beri kami jiwa yang tenang, kerana Al-Quran menjadi pendamping kami setiap masa. Subhanallah. Ya. Ayat 60 Ustaz, sebagai bacaan, sebagai satu perkara untuk kita jadikan Quran ini sebagai sumber kemenangan di sini sampai ke akhirat sana. Jadi Ustaz, kita baca tuan-tuan dan puan-puan sama-sama ayat yang ke-60 surah Ar-Rum. Kita cuba dengan bacaan sikah insya-Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك
يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan jangan sekali-kali kamu membiarkan orang yang tidak yakin dengan kebenaran Allah itu menggelisahkan hatimu. Ini adalah kesimpulan daripada surah Ar-Rum, ya, surah berkaitan dengan kemenangan, ya, kemenangan umat Islam gembira bila dapat berita orang-orang Kristian akan menang. Orang lain menang pun, kalau ia lebih dekat dengan agama samawi pun umat Islam bergembira, apatah lagi kalau orang Islam yang menang, ya. Tetapi dalam mencapai kemenangan ini kita perlu menguatkan ilmu, dan salah satu ilmu penting yang paling wajib kita ambil perhatian adalah Al-Quran. Dengan kita mengenal kepada ayat-ayat Allah fil qaul pada perkataan dalam Quran ini, dan juga fil kaun pada ciptaan-ciptaan yang ada yang Allah senaraikan di dalam surah ini. Maka di hujung itu Allah menyeru kepada kita dalam menuju kemenangan itu, fasbir. Pada Puan Tina ataupun kepada tuan-tuan sekalian yang menghadapi banyak cabaran untuk berjaya membina keluarga, ya, dalam masyarakat, fasbir, bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Bila janji Allah itu benar, itu maksudnya di sini Allah boleh bagi kejayaan untuk menghadapi perkara itu dengan tenang, dan lebih daripada itu bila sampai di akhirat nanti, ya, sama ada berpisah ke dalam keluarga ke, ataupun kita mungkin ada harta tak ada harta ke, tetapi pastinya kalau pegang kepada panduan daripada Quran, Allah akan pasti bagi harta di sana nanti, iaitu syurga seluas langit dan bumi. Wala yastakhiffannakal ladina la yuqinun, iaitu jangan kamu biarkan ataupun kamu kali-kali membiarkan orang yang tidak yakin itu menakutkan ataupun menggelisahkan kita. Kadang-kadang kita mungkin ada cabaran, ya, kita dah ajak tapi orang tu tak nak ikut juga. Kita teruskan fokus kepada apa yang perlu kita laksanakan untuk menuju kebahagiaan. Salah satu daripada yang perlu kita fokus, menjaga keluarga. Seperti mana dalam surah Luqman ayat 1 hingga ayat 3, Ustaz, kita baca. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat kita Ustaz, apa ni, sebenarnya nuzul Quran ni banyak surah-surah sebenarnya. Puan Siti Awa dari Brunei, surah Asy-Syams dengan As-Sajdah. Nak dekat dah ni surah Sajdah nak. Maksudnya Puan Sharmila surah Ad-Duha, surah Al-Asr. Puan Katifah Safir Ahmad dari Finland, surah Ikhlas, surah Al-Mulk. Maksudnya semua berkongsi, ada surah Ar-Rahman, ada Al-Kahfi, Al-Balad, Al-Insyiqaq. Subhanallah. Al-satu ni Ustaz, Fatimah Hussein surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk, mula mengenali macam Safas juga ni. Mula mengenali surah Al-Mulk ketika di tingkatan 6 tahun 1983. Silibus STPM. Alhamdulillah masih ingat lagi inti peti ayat surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Subhanallah, ini baguslah. Mana berinteraksi terus dengan Al-Quran. Baik, kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-1, 2 dan 3. Ini pun surah menarik juga ni Ustaz. Luqman ni. Masya-Allah. Membina keluarga. Betul Ustaz. Dan saya suka surah Luqman ni Ustaz, antaranya ni 2 ayat akhir dalam surah Al-Luqman tentang alam ghaib, ya. Alam ghaib, Allah tahu, tak tahu dekat mana kita akan meninggal dan sebagainya, kan. Jadi kita akan jumpa bila lambat lagi Sah. Ya. Lambat lagi kita akan jumpa. Ini setahun lebih lagi. Insya-Allah sempat raya lagi ya. Raya sekali lagi, bukan raya ni. Raya lagi sekali. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dengan Al-Quran. Amin rabbal alamin. Jom kita baca ayat 1, 2 dan 3 dengan bacaan Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
السنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, surah yang ke-31, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Quran yang mengandungi penuh hikmah. Makin kita banyak membaca ayat-ayat ini Ustaz ya, dia ada peraturan yang menjaga kita dalam kehidupan dan ia penuh kebijaksanaan ya, peraturan yang penuh bijaksana sehingga kan dalam kita mengatur keluarga kita terutamanya kita akan mendapat kebijaksanaan seperti mana Luqman Al-Hakim yang dinyatakan pada ayat 12 ya, beliau amat berhikmah kerana itu adalah anugerah daripada Allah pada ayat 12 itu, dan beliau sebagai seorang ayah yang berhikmah sentiasa menyampaikan nasihat seperti mana ayat 13 sehingga ayat yang ke-9 ke-19. Ada panduan ya untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang membaca Quran pada tahun ini boleh lihat secara ringkas apakah antara nasihatnya. Tetapi pada ayat yang ketiga Allah menyatakan hudan wa rahmatan lil muhsinin. Daripada al-Quran itu, daripada al-kitab ini dia mendapat dua perkara. Yang pertama dapat hidayah, yang kedua dapat kasih sayang lil muhsinin kepada orang yang sedang nak jadi baik ataupun nak buat baik ya, yang sedang berbuat baik. Berbanding dalam surah Al-Baqarah itu lil muttaqin, hudan lil muttaqin, dapat hidayah, tapi di sini hidayah tu campur dengan rahmat. Mengapa Ustaz ya? Pasal bila kita bersama dengan manusia, kalau kita jadi bertakwa kita dengan Allah kan. Jadi kita perlukan hidayah. Tapi kalau dengan manusia kita tak cukup hidayah, kita perlukan rahmat daripada Allah agar kita boleh bercakap dengan anak, bercakap dengan pasukan kita dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang ini maksudnya kita menghormati perbezaan. Kadang-kadang mungkin prosesnya itu makan masa. Anak Ustaz ya, anak tu tak pandai baca Iqra ke kan. Kadang-kadang dia cakap 3-4 kali pun dia buat dok no je kan. Kalau kita ada hidayah tak ada rahmat, kemungkinan si anak itu pun nanti sekali tak dengar je memang habis kita pang kita kan. Tetapi kalau ibu ayah yang ada rahmat, dapat daripada mana? Dapat daripada al-Quran ini sendiri yang kita baca, yang kita dapat hikmahnya. Kesannya ialah ketika kita mendidik keluarga kita ataupun pasukan kita penuh dengan hidayah dan juga rahmat daripada Allah SWT. Jadi ini adalah halaman 412 nasihat Luqman. Pada muka surat 413 itu banyak Allah bawakan tentang alam tarau annallaha sahara lakum. Allah suruh perhatikan agar ia memberi kesan kepada tauhid. Pasal itulah antara perkara penting yang perlu dinasihatkan, yang perlu dibina dalam sebuah keluarga. Dan pada muka surat 414 sama juga Allah suruh perhatikan kepada yulijul laila fin nahar. Semua pemerhatian ini Allah galakkan kerana makin anak ini dekat dengan Quran Ustaz ya, dia mesti makin dekat dengan alam. Ya, ayah-ayah kalau ada masa kita lah Ustaz ya, kalau nanti ada kesempatan nanti Ustaz kita buat camping ke ya, glamping ke ya, kalau saya bawa keluarga saya bawa keluarga saya, tapi kalau keluarga Ustaz tuan-tuan ada yang ada masa, kita bawakan dia satu baca Quran ya, tapi juga baca kepada apa yang Allah ciptakan ini berdasarkan pada al-Quran. Insya-Allah itulah cara untuk mendidik sebuah keluarga yang berhikmah. Dan di hujung surah ini Allah bercerita tentang anak ayah dia mesti berjaga-jaga. Pasal sebenarnya apa? Bertakwalah kepada Tuhanmu, takutlah pada hari seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Ya, dan seorang anak tidak dapat menolong ayahnya walau sedikit pun ya, syai'a, walaupun sedikit. Jadi macam mana nak tolongnya hanyalah di dunia ini. Ayah anak-anak yang ada ya, maksudnya ialah kita nak tolong ayah nak tolong anak di sini di atas dunia ini dengan panduan yang ada dalam surah Luqman. Dan Allah memberitahu bahawa rahsia-rahsia Allah ini di hujung ini, kerana orang berhikmah dia akan menghargai as-saah ya, hari pembalasan. Dia akan menghargai turunnya hujan ya. Orang yang berhikmah akan menghargai tentang rahim. Dia tak tahu apa yang ada yang kata oh saya tahu anak lelaki pasal dah scan anak lelaki tapi dia tak tahu rezekinya apa, dia belajar apa, semuanya itu orang berhikmah dia akan cakap saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, saya kena minta tolong Allah yang Maha Tahu untuk mendidik. Dan kalau saya tak tahu nak mati kat mana, saya kena tahu beribadah agar kat mana-mana sahaja saya mati, saya meninggal dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah surah Luqman. Dan kita pergi kepada surah As-Sajdah
Surah As-Sajdah ini menarik Ustaz ya. Subhanallah. Pagi-pagi Jumaat biasanya dibacakan. Ada yang minat surah Sajdah, perkongsian di Facebook tadi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehambaan kepada Allah. Allah tak ada masalah untuk uruskan tadbir alam ini dalam ayat yang kelima. Tetapi kita ada masalah, macam mana kita nak menyelesaikan masalah itu dengan mudah? Dengan kita tunduk, banyak bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puncak sujud ini pada waktu bila? Kalau kita masih kelang kabut, ayat 16 dan 17 sebagai rahsia penting yang ramai tak tahu kecuali bila dah baca ayat ini dan kita laksanakan. Ayat 16 dan 17. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Haji Jaafar Hamid kita dari Singapura. Cukup bersyukur dengan My Quran Time. Juga sahabat kita jauh Ustaz, Puan Arina Arifin dari Nürnberg, Germany. Sampai nanti insya-Allah. Dan Ustaz nak kongsi dalam kita bersama dengan Al-Quran ni, pasti kita ada idola kita Ustaz. Yang kita nak jumpa sangat dan kita rasa bahagia sangat bila jumpa. Kalau macam saya sempat jumpa berkhidmat kepada Syekh Mishari Al-Afasi. Dia datang Singapura, dia datang Malaysia. Dan datin si kita tadi Syamsidah dekat Mekah, dia kongsikan semalam Ustaz video jumpa Syekh Sudais. Oh, dah jumpa. Allahu akbar. Semalam ketua Masjidil Haram kan. Jadi itulah kita suka juga sebenarnya selalu bersama dengan Ustaz Fazrul sebab kongsi ilmu yang kita sama, hidupkan hati dengan Al-Quran. Subhanallah. Tak lama lagi kita nak jumpa sahabat-sahabat pula. Kita kata Ustaz nak kata nak pergi Johor kan. Jadi nanti kalau Ustaz jumpa nanti kan, kita doakan orang-orang Johor nanti kita dapat baca Quran dan dapat tadabbur bersamalah insya-Allah. Jumpa nanti orang Johor orang Johor. Okey. Baik. Jom kita baca ayat 16 dan 17. Okey, selalu pagi Jumaat kan dibaca laju sikit. Saya nak cuba baca ala-ala Syekh Sudais ataupun Syekh Shuraim Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. Contoh Ustaz. Ingat pasal kat Mekah tu dia sebenarnya tu Ustaz. Dan dah ada boleh dah ke Mekah sekarang boleh ni kan. dah, Tapi kena ada vaksin Ustaz ya. Jadi daftarkan daftar dan nanti dah masanya kita ambil perut mereka okey tatajafa junubuhum anil madaji' lambung mereka itu jauh daripada tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh harap dan mereka menafkahkan 3 perkara. Tak suka tidur banyak untuk tahajud malam, qiyamul lail. Yang kedua adalah suka infak ketika dia berdoa dengan perasaan takut dan harap betul-betul mengharapkan daripada Allah dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Jadi kita kalau boleh 3 perkara ini tuan-tuan sekalian pada bulan Ramadan ini kita bina, kerana Allah menyatakan ini adalah qurratu a'yun, penyejuk mata dalam serabut kita dalam kegalauan cabaran yang ada. Ini adalah dos yang kita kena ambil vaksin 3 serangkai ini untuk kita mendapat ketenangan. Moga-moga Allah pimpin kita dan insya-Allah besok kita akan mendalami sedikit daripada surah Al-Ahzab. Kita berdoa pada Allah SWT menjadi hamba yang sentiasa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, kami tidak pernah putus memohon, mengharap, mengadu, merayu kepadamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah.
Kami lemah ya Allah, kami dhaif ya Allah. Kami sangat-sangat memerlukan petunjuk dan hidayah daripada-Mu ya Allah, memandu, memimpin, mengawal, menjaga kami ya Allah, agar senantiasa berada dalam redha dan juga ampunan daripada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, mak ayah kami ya Allah. Alif, ba, ta, tha, huruf-huruf Al-Quran yang mereka ajarkan buat kami ya Allah, sehingga hari ini lidah kami dapat menutur kalam-Mu ya Allah. Maka ampunkan mereka ya Allah, kurniakan ganjaran buat mereka ya Allah. Juga guru-guru Al-Quran kami yang mengajar mendidik kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah saat kami hidup di atas muka bumi ini ya Allah, Engkau kurniakan kesempatan buat kami ya Allah, agar lidah kami ini dapat menyebut huruf-huruf-Mu, kalam-kalam-Mu, ayat-ayat-Mu, 6,236 ayat daripada Al-Quran, sebagaimana kami dapat menyebut, membaca fasih juga kalimah-kalimah yang lain ya Allah. Perkenankan duhai Allah, perkenankan duhai Ar-Rahman, birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi, kepada tuan-tuan yang bersama pada hari ini, yang kita doakan agar Allah terima doa kita pada bulan Ramadan ini, dan kita ingin menjadi orang yang sentiasa beramal dengan Quran, menjadi hamba yang tunduk, ya, menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk kepada kita ialah dengan sentiasa berdoa penuh harap. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk sama-sama kita gerakkan lagi tuan-tuan. Bulan Ramadan, bulan Quran ini, tuan-tuan menyumbang lebih banyak lagi untuk kita gerakkan lebih banyak lagi program berasaskan pada Al-Quran, agar masyarakat menjadi ceria bersama cahaya daripada Tuhan. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada hari ini pagi esok, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus menjadi ahlul Quran, hamlatul Quran, terus diterima rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.